Check balik dekat link. So, siapa yang ada link tu nanti tolong share balik kemudian. Okay, so kita start dengan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min bari tafarraqal ma'suma. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada hari ini di bawah lindungan rahmat-Mu dan dalam menuntut ilmu. Dan jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang dari sebarang kemaksiatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami pada hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. So, berapa ramai lagi yang belum tanda kehadiran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 29. 29 tak silap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 29 orang yang baru tanda kehadiran. Okay, minta kerjasama yang lain-lain. Ada 33 orang. Dah kurang dah. Ada 36. Okay, mungkin dia dah keluar ke lain ke apa. Okay, minta masuk balik macam biasalah. Okay, kita nak start kita punya quiz kita macam biasa. Sekejap saya nak check balik cikgu punya ni. Okay, cikgu nak share screen sekejap. Mana kau punya ni. Okay, ada 20 soalan. Set B ni ada 20. Ada 20 soalan. Okay, macam biasa. Awak klik dekat link quiz ni. Okay, lepas tu awak masuk kod yang ada dekat skrin awak ni. 374036. Cepat. 374036. Macam biasa, tulis nama dengan kelas awak. Saya tengok tak ada nama, tak ada kelas, saya remove awak balik, awak kena masuk balik sekali lagi. Berapa? Apa berapa? Tak dengar apa dia? Oh, yang cikgu suruh tadi. Tak dengar. Oh. Bagi ikut cikgu. 374036. Tak bagi join my quiz tu. Saya Kat link dekat komen. Tengok dekat tak komen. Tak ada. Tak ada? Kau biar betul. Sekejap, saya bagi sekali lagi. Siapa-siapa yang baru masuk, tolong ada 2 link yang cikgu yang nak awak kena isi. Yang pertama adalah link kehadiran. Okey, link kehadiran. Yang kedua adalah link quiz. Okey, link quizzes. Okey, link quizzes. Lepas minta nombor kod, awak masukkan nombor ni 374036. Okey, ada 34 yang dah masuk, 35 yang dah masuk. Adam Ryan, tolong keluar masuk balik. Adam Ryan, tolong keluar masuk balik. Awak tak letak nama kelas awak. Tolong letakkan nama kelas awak. Banyak kali dah cakap dah ni. Okay. Adam Ryan masuk balik. Masuk sekali lagi.
38 dalam kelas saya. Ada 38 orang yang setengah online, tengah yang dah hadir. Semalam berapa orang? Malam malam tak lagi ramai. 40 lebih je. Cikgu, hantar link lagi sekali boleh? Astaghfirullahaladzim. Haris Raz, Haris Raz. Saya hantar dua-dua ni. Cepat, kita nak start dah ni. 34 orang yang baru masuk dalam kuis saya hari ini yang mendaftar. Baru 34. Mana lagi yang lain? Mana lagi 4 orang? Ada 38 kan? Mana lagi 4 orang? Mana lagi 4 orang? Apa dia buat 4 orang tu? Menyorok kat mana ke? Okey? Awak kena ingat latihan yang saya buat ni bukan untuk saya. Latihan ni untuk awak. Kalau awak join tapi awak duduk jauh-jauh dia menyorok-nyorok dekat balik kerusi, balik pokok, balik batu, balik kucing awak yang awak bela tu, awak takkan dapat apa-apa, serius. Awak dapat 5% je. Orang lain yang jawab tu, yang buat tu apa semua, dia akan dapat lebih. Dia akan dapat up to 40%. Okey, kalau tak ada, kalau ni saya takkan buang masa. Haris, dia dah masuk ke belum? Haris Raj. Dia dah masuk ke belum Haris Raj? Siap tanya saya tadi. Haris Raj, dah masuk ke belum? Mana kereta? 34 tak bergerak apa tadi ni? Okey, dalam kira 5. Kalau lepas kira 5, okey good. 4, 3, 2, 1. Okey, kita akan mula. Saya bagi awak 15 minit untuk jawab. Okay, no need to rushing. No need to rush. Just slow and steady. Okay. If you couldn't answer the question, you can open your book, your reference book, or you can Google. Okay. Google to you're using your device. It's okay. This is not a perlumbaan. Okay. You have to lumba. You have to compete with yourself first before you are going to compete with others. Alright? Tak perlu terlaju-laju sangat. Is apa tak ada point pun kalau awak menjawab tetapi jawapan awak tu semua salah walaupun awak siap awal. Okay? It's better than you take a time and answer the question properly, wisely, and manage your time to answer, okay, wisely lah, dengan bijak lah. Kalau kalut sangat nak siap, betul soalan 20 betul 5 je. Lain tu main tembak je. Okay. Perlahan-lahan, it's okay. Okay. Saya beritahu balik sekali lagi. Soalan ni akan saya tanya balik dalam sesi yang kedua lepas kita buat perbincangan soalan. Lepas kita discuss balik soalan-soalan ni, semua 20 soalan ni, so kita akan ulang balik soalan. Okay. Di akhir sesi nanti, cikgu akan bagi satu lagi link yang menggabungkan kedua-dua soalan ni. So, kedua-dua soalan semalam dengan soalan hari ini. Siapa? Muhammad Salahuddin baru masuk. Salahuddin, kenapa lambat? Bangun lambat ke? Syamil Nufail pun baru masuk. Okay, pada siapa-siapa yang baru masuk, awak tolong klik dekat link kehadiran yang cikgu bagi yang ni. Dekat ruang komen yang ni bawah ni. Tolong tanda kehadiran awak macam biasa lah.
34 yang baru tanda kehadiran setakat ni. Setakat ini. 34 yang baru tanda kehadiran. Okey, saya tahu ramai yang dah siap. Okey, ada yang tak bergerak-gerak pun tadi. Ada yang tahu ni kenapa tak masuk? Kenapa tak habiskan? Yang lain-lain tu kebanyakannya merah menyala sini. Banyaknya merah. Okey, Rini Sofia dah siap. Usman Sakira dah siap. Mundur Muhammad Arif Aiman dah siap. Adam Haikal dah siap. Okey, Wana Syazrida pun dah siap. Hakim Mustaqim, Hafiz, Arisa Salina, Qaid dah siap. Ah, yang lain-lain tu belum lagi siap. Okey, tak apa. Slowly. Saya bagi awak lagi 10 minit, 5 minit. 5 minit. 5 minit. Okey. 5 minit untuk siapkan. It's okay. It's okay. No problem. Okay. Kirim salam dekat kawan-kawan awak yang memang lama tak masuk kelas saya. Dia
pada apa ni lah, ada yang ada kemampuan, ada talian internet, ada gadget apa semua, tapi dia tak boleh bangun pagi ke ataupun dia tak sempat nak online, kirim salam dekat dia. Ha. Sebab saya perasan bilangan yang datang hadir kelas saya ni pun terdiri daripada orang yang sama je. Saya pun dah lupa dah murid-murid saya. Kalau dah lama sangat tak datang kan, memang saya terlupa lah. Yelah, kelas saya ada banyak. Saya tak boleh nak ingat semua sekali. Muka insyaAllah lah saya ingat. Okay. Nama ada yang saya ingat, ada yang saya tak berapa kecam. Okay. Tapi kalau awak sama tak datang-datang, tak lama tak muncul-muncul dalam hidup saya, dalam kelas saya, memang awak tak akan ada dalam dalam saya punya fikiran saya lah. Seolah-olah macam awak dah lama tak ada, tak wujud lah. Tak bagus untuk saya, tak bagus untuk awak sebenarnya. Ada 34 orang, maksudnya ada separuh. Hmm. Kelas rajin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Kelas rajin 12. Kelas tekun 22. Kelas tekun pun ramai yang tak datang. Ada dekat 10 orang tak masuk kelas saya. Okay, kebanyakannya dah siap. Ada lagi beberapa orang lagi yang belum siap. Saya ingat ada kurang daripada 10 orang yang dah siap. Yang belum siap kat sini, Tengku Arif Syami tak belum siap lagi. Sikit lagi, slow-slow. Arif Afikah Dania, Zara Khadijah, Nur Zulaika. Zulaika sudah siap. Muhammad Luqmanul Hakim, Ainur Anisah, Putri Aira Damia, Nur Dina, Syahir, Syazrin dengan Farah. Okay, habiskan. Jangan buat sekarat jalan. It's okay, tak apa. Ada 24 orang yang dah siap. Ada 8 orang lagi belum siap. Saya bagi awak 5 minit. 5 minit. 8.30 kita akan start untuk saya nak bincang apa benda, soalan-soalan yang awak dah semua. Bagi saya dalam 15 minit macam tu. Lepas tu lagi 5 minit yang terakhir tu saya akan bagi soalan ni balik untuk awak buat semula. Jawab semula. Okay, tolong ambil perhatian. Okay, ambil perhatian. Kat mana yang betul, kat mana yang salah, kat mana kena betulkan, kat mana yang awak keliru, kat mana yang awak rasa macam, ni jawapan dia ni, kenapa jawapan ni kan? Saya rasa betul dah ni. Macam tu lah. Biasalah tu kan. Cepat. Ada lagi 2-3 minit. Ada lagi 3 minit. Okay, ada lagi 3 minit. Saya pun sikit lagi. Luqmanul pun sikit lagi. Puteri Aira pun sikit. Nurdina pun nak habis dah. Syazrin cepat sikit. Awak ni paling ketinggalan. Farah pun nak habis dah. Okay. Tengku Arif Syami boleh cepatkan sikit lagi kot. Okay, good. Okay. Sebab bila saya tekan N ni, yang mana yang tak jawab lagi ni, yang tak habis lagi ni, dia terus akan terkeluar secara automatik. Dia akan berhenti. Kalau boleh saya tak nak lah macam tu. Kalau boleh biarlah yang tak siap tu dia siapkan, dia habiskan jawab dia sampai habis. Okey, saya dah siap. Siapa lagi? Aku ada sambil sikit lagi. Tinggal ada satu soalan lagi. Puteri Aira, Syazrin dengan Farah. Bagas. Ada 3 orang lagi. 3 orang lagi kot. Ada 4 orang lagi. Oh, sorry. Ada 4 orang lagi yang belum siap. Sikit lagi. Waktunya semakin hampir. Cikgu, saya tergelbung.
Puteri Aira Damia, dah siap ke? Farah, dah siap ke? Ataupun Cikgu awak saya keluar. siapa? Saya tu siapa? Puteri. Oh, Puteri dah keluar. Siapa yang nak Hmm. masukkan ni? Zakor Irfan, Orang Syatul. Siapa yang baru masuk kelas saya? Terima kasih diucapkan kerana masuk kelas saya. Walaupun lambat. Tolong ni tanda kehadiran masing-masing. Pada siapa-siapa yang baru masuk kelas saya, awak tengok dekat ruang komen ada link kehadiran. Tolong isikan kehadiran. Pukul berapa awak bangun? Pukul 8.30 baru masuk kelas saya. Macam mana ni? Okey, kalau tak ada, saya akan stop lah. Saya andaikan semua yang ada dalam kelas saya ni, dia yang menjawab tadi dah habis. Okey, tak apalah. Husna hari ni dengan Ryan. Okey, sekejap Saya nak download dulu dia punya tu dulu. Boleh nampak tak ni? Boleh nampak tak? Boleh. Boleh Okey. Ini soalan pertama kan? Ini soalan pertama awak jawab tadi kan? Betul tak? Betul ke tak? Bukan. Tak. Ha? Bukan. 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 Okey, tapi soalan ni ada kan? Tadi kan? Ada. Okey. Dia macam ni kelas. Kuis yang awak jawab tu, setiap soalan yang awak tu dia random tau untuk setiap soalan yang lain. Awak dapat nombor 1 soalan ni, awak dapat nombor 1 soalan lain. Tapi secara keseluruhan dalam 20 soalan, awak akan dapat soalan yang sama. Tapi dia bukan urutan yang sama dengan kawan-kawan awak yang lain. Tapi saya pasti soalan ni memang ada dalam soalan awak tadi. Okey, kita tengok. Yang penting soalan dia bukan soalan ni duduk dekat nombor berapa. Okey, awak tengok. Pilih bagi fenomena pembiasan cahaya yang betul. Pembiasan cahaya yang betul. Daripada 34 orang, cuma ada 13 orang saja yang jawab betul. Okey, yang lain tu semua ke laut. Semua jawab salah. 20 orang jawab salah, 21 orang jawab salah. Okey. So ini adalah tentang cahaya bergerak lurus, bayang-bayang. Okey. Yang ini tentang cahaya boleh dipantulkan. Awak nampak kapal selam dari lampu kapal selam ni. Teropong ni. Periskop panggil ni. Ni. Yang ni cahaya boleh dipantulkan. Orang tengok ada orang perempuan dia tengok cermin ni. Okey. Kebanyakan salah dekat sini. Yang ini cahaya bergerak lurus. Okey, cahaya bergerak lurus. Cahaya bergerak lurus akan menyebabkan objek yang dipancarkan tu, okey. Objek tu akan menyerap cahaya yang dipancarkan dan di belakang tu akan terasanya bayang-bayang. Yang ni konsep yang mula-mula ni konsep pempantulan cahaya. Yang ni adalah konsep cahaya bergerak lurus. Okey, yang betul adalah konsep ni. Objek kelihatan bengkok apabila berada di dalam cawan ataupun air. Separuh lah. Satu dia macam kelihatan bengkok. Dia sebenarnya tak bengkok pun. Ni. Satu lagi fenomena macam awak lihat air tu kelihatan sedikit macam cetek daripada permukaan padahal air tu dalam. Okey. Ataupun objek lain ataupun awak tengok objek tersebut dia lebih besar daripada objek sebenar. Itu pun pembiasan cahaya. Okey. Yang ini cahaya boleh dipantulkan. Okey, yang hijau ni awak tengok yang hijau ni yang betul lah. Yang tiga ni salah. Faham Yang hijau ni jawapan yang betul. Ni. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okey, ni ramai yang betul. Raja menunjukkan seekor haiwan. Bagaimanakah haiwan tersebut memastikan kemahiran spesiesnya? Ini adalah seekor serangga rama-rama. Okey. Memberi makan anaknya. Okey, nak bagi tahu serangga dia tak bagi makan dekat anak dia tau. Serangga dia bukan macam kucing, dia bukan macam burung, dia bukan macam harimau.
serangga dia tidak memberi makan dekat anaknya. Anak dia cari makan sendiri. Whatever name of insects, okay, they feed their own, okay, their parents, okay, their offspring, parent, okay, not giving foods, not feedings to their to their anak dia. Okay? Dekat anak-anak dia tak bagi makan pun. Okay, serangga. Okay, ini menimbusnya telurnya di dalam tanah. Ni pun salah. Menimbus telurnya di dalam tanah, contohnya macam apa? Haiwan apa yang menimbulkan telur dalam tanah? Dia keluar dekat pantai, dia korek pasir, dia bertelur, dia timbul, tu dia lari, dia tu dia belah. Penyu. Haiwan. Penyu. Ada 2 orang salah kat sini. Yang tinggi. Membawa anak-anaknya bersama ke mana-mana saja. Alamak, ini haiwan apa yang bawa anak-anak ke mana saja ni? Siapa tahu? Buaya. Membawa anak. Kenguru. Kangaroo, okey. Sebab kangaroo dia ada special pocket yang kat depan dia. Buaya pun sama. Buaya disimpan kat dalam mulut. Okey. Ada serta-serta ikan pun dia sama juga. Dia bawa ikan anak dia kat dalam mulut. Okey, bawa anak bersama-sama ke mana-mana saja. Ataupun macam ayam, baby anak dia ikut, macam anak-anak kecil macam kucing, anak-anak kucing, kambing, ikutlah. Yang sesuai adalah menyembunyikan telurnya di bawah permukaan daun. Okay, nombor 2, menyembunyikan telurnya di permukaan daun. Okay, dia hide their eggs, okay, under the leaf. Okay, nombor 3, apakah tujuan pokok getah menggugurkan daunnya pada musim kemarau? Musim kemarau itu apa? Musim panas. Kenapa daun pokok-pokok ni bukan pokok exactly pokok getah je. Ada kebanyakan, ada banyak jenis pokok. Boleh katakan sebahagian besar jenis pokok menggugurkan daun pada musim panas. Kenapa? Okay, mengelakkan kehilangan air. Okay, awak kena faham. Bila pokok tu banyak, daun tu banyak, okay, pokok tu perlu bekerja lebih keras untuk hasilkan, untuk cari lebih banyak air dalam tanah untuk nak bagi dekat daun-daunnya supaya pokok tu boleh terus hidup. Pokok tu boleh hidup. Tetapi bila musim kemarau, okay, air tak ada, air kurang sangat. So untuk dia terus hidup, okay, again, in order to make the plant survive, okay, so the plant have to gugurkan daun dia. Dia kena gugurkan daun dia supaya dia nak mengelakkan kehilangan air. Air yang ada tu digunakan untuk proses yang lebih utama, untuk proses yang lebih penting berbanding nak bagi dekat daun-daun. Dia macam tu lah. Okey. Bunyi apa yang bising-bising tu? Bunyi apa tu? Kau Id, kau off kau mic kau. Kau Id Adam, tolong off kau mic. Siapa tak dengar arahan saya, jangan terkejut bila awak tengok nama awak tak ada, awak tiba-tiba terkeluar daripada kelas. Saya ada authority untuk semua tu. Saya ulang balik. Okay. So jawapan dia mengelakkan kehilangan air. Okay. Yang ni salah, mengelakkan ancaman haiwan. Tak bertepat. Ramai yang salah dekat sini. Memudahkan penyerapan air. Apa? Dah lah air tak ada. Lepas tu kau nak serapkan air lagi. Okay. Menjauhkan serangan penyakit bersalah. Ramai yang confuse jawab kat sini. Memudahkan penyerapan air. Okay. Dia tak memberi kesan pun. Okay. Saya ulang balik. Pokok dia menggugurkan daun pada musim kemarau atau musim panas. Sebab apa? Sebab nak mengelakkan kehilangan lebih banyak air. Sebab air yang ada tu boleh digunakan untuk proses hidup dia. Daripada dia nak jaga daun-daun tersebut untuk dia nak maintain. Macam senang cerita lah. Dia nak cut cost lah. Dia nak cut cost. Nak hidup ni. Cut cost. Mana dia boleh potong, dia potong dulu. Supaya dia boleh terus hidup. Nanti esok-esok bila dah tak ada musim kemarau, ada air dah banyak, okey, boleh. Tumbuhlah daun nak banyak mana pun. Lebih kurang macam tu lah. Okey, saya teruskan. Soalan 4. Seterusnya, apakah antara berikut yang manakah boleh mengganggu kemahiran spesies hidupan? Mengganggu kemahiran spesies hidupan. Okey. Antara banyak-banyak ni ada jawapan yang mungkin hampir-hampir tepat, tapi kita nak jawapan yang paling tepat. Okey, paling tepat. Proses hidupan, okey. Proses yang mengganggu yang paling tepat adalah penebangan hutan. Aktiviti pelancongan tak bertepat. Penternakan pun tak bertepat. Ada juga yang salah.
Ada yang jawab tak faham. Penggunaan baja dalam pertanian. Paling tepat penebangan hutan. Penebangan hutan, bila hutan tu dah ditebang, habislah. Pokok tak boleh hidup, haiwan pun tak boleh hidup. Okey, mengganggu. Kemandiran tu maksudnya spesies tu ada ke tidak dalam dalam satu tempoh yang panjang. Kemandiran. Okay, nombor 5. Antara yang berikut, yang manakah menggunakan angin sebagai sumber tenaga? Alamak. Ada jawab lori. Alamak, macam mana kau jawab ni? Dapur masak. Nak dapur masak guna angin ke? Orang guna, paling-paling tidak pun orang guna kayu api. Bateri. Untuk nak bagi tenaga dekat bateri kena guna tenaga angin. Yang paling tepat adalah layang-layang. Ini soalan logik ni. Awak tak sepatutnya salah. Saya tak tahu kenapa ada 10 orang, 11 orang jawab salah. Okey. Layang-layang, sumber tenaga, angin. Angin sebagai sumber tenaga. Next. Okey, ni semua orang tahu. Ini adalah blender. Pengisar. Alat pengisar. Raja di atas menunjukkan sebuah alat. Alat yang berikut, yang manakah mengalami perubahan tenaga yang sama dengan alat apabila yang boleh... Sorry. Alat yang sama. Alat yang manakah mengalami perubahan tenaga yang sama dengan alat tersebut apabila berfungsi. Oh, yang ni. Yang mana yang dia punya perubahan dia sama? Periuk nasi, pemanas air, komputer. Periuk nasi. Kenapa awak kata periuk nasi? Awak kena faham, ni blender ni, dia fungsi dia untuk melumatkan makanan. So, bila dia melumatkan makanan, dia kena ada mesin yang boleh berputar. Awak tengok itu dia boleh berputar ataupun tidak? Periuk nasi boleh berputar? Tak boleh. Pemanas air boleh berputar? Tak boleh. Komputer boleh berputar? Tak boleh. Kipas elektrik boleh berputar? Boleh. Nampak? Sama dengan alat tersebut macam mana dia berfungsi. Perubahan tenaga. Dari segi perubahan tenaga. Tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Ni tenaga elektrik kepada tenaga haba. Tenaga elektrik kepada tenaga haba. Tenaga elektrik, tenaga cahaya, tenaga haba. Yang ini tenaga elektrik, tenaga haba. Okey, tenaga angin, tenaga haba. Okey. Okey, seterusnya. Nombor 7. Apakah maksud tenaga yang boleh dibaharui? Ni ramai yang betul. Alamak, ni awak confuse. Ada yang ni, geng ni ada 10 orang ni confuse. Tenaga yang boleh. Okay, renewable energy. Okay. Tenaga yang boleh dibaharui adalah tenaga yang sentiasa ada. Tenaga yang tidak boleh dibaharui ini adalah tenaga yang akan habis satu hari nanti. Tenaga yang boleh dibaharui adalah tenaga yang sentiasa ada. Kita boleh create balik berulang-ulang kali, banyak-banyak kali sampai bila-bila dan dia tak akan habis. Kalau tenaga yang tidak boleh dibaharui, tenaga tu kita boleh gunakan sekali je. Habis je tenaga tu habis. Contohnya macam bahan api fosil, petroleum. Petroleum tu kalau kita isi minyak, contohlah petroleum minyak tu, kita tak boleh guna lagi dah. Dah habis-habis dah. Kita kena pergi cari lagi. Kita kena isi balik. Okey? Kita orang-orang jurutera kena cari lagi dekat tempat-tempat lain, dekat pesisir pantai, dekat laut-laut, dekat negara kita yang ada hasilkan tenaga bahan api fosil. Kalau dah tak ada dekat kawasan A tu, telaga A tu, dah habis, dia kena pergi cari dekat telaga B, telaga C, telaga D, dekat kawasan sekitar tu. Kalau ada kawasan tu dah habis, maksudnya memang kawasan tu dah tak ada dah tenaga tersebut. Kena pergi cari dekat tempat lain kalau ada. Kalau tak ada, tak adalah. Itu maksud yang tenaga tidak boleh dibaharui. Okey. Tenaga yang boleh dibaharui, tenaga itu sentiasa ada. Contohnya macam air, angin, matahari, itu adalah tenaga yang boleh dibaharui. Biojisim, tenaga yang boleh dibaharui. Ombak, itu semua boleh dibaharui. Tenaga tidak boleh dibaharui yang tadilah macam petroleum, bahan api fosil. Soalan dia, apakah maksud tenaga yang boleh dibaharui? Alamak, inilah tenaga yang sentiasa ada. Okey. Nombor 7, nombor 8. Apakah faktor yang menyebabkan perubahan saiz bayang-bayang? Faktor menyebabkan perubahan saiz bayang-bayang. Maksudnya perubahan tu mungkin dia besar ataupun kecil. Okey, jawapan paling tepat adalah jarak antara objek dengan skrin. Okey, paling tepat. Okey, betul objek salah, kedudukan sumber cahaya lah. Jarak antara sumber cahaya dengan skrin ni. Perubahan saiz bayang-bayang. Jarak antara objek dengan skrin. Skrin awak bayangkan papan putih awak tu, objek. Okey, kalau dia dekat dengan skrin, dia kecil. Kalau dia jauh dengan skrin, okey, bayang-bayang dia besar. Okey, nombor 8 dah soalan dia. Okey, nombor 9. Raja di atas menunjukkan gambar Raja Sinar. Apakah B? Ni. B ni apa ni? B yang mana ni? Okey, sinar 7, sinar pantulan. A ni sinar 7.
B ni sinar pantulan. Sinar 7. Sinar pantulan. Ni. Sinar 7. Sinar pantulan. B ni sinar pantulan. Sinar 7 yang ni. A ni sinar 7 yang ni. Sinar cermin, sinar normal ni tak ada pun. Dia main letak je sebab nak bagi cukup 4 jawapan. Okay. A ni sinar 7. B ni adalah sinar pantulan. Dia ada dua je. Nama sinar ada sinar 7, sinar pantulan. So ada 17 orang yang betul. Okey, tahniah yang pada jawab. Pada yang jawab betul. Okey. Antara yang berikut yang manakah menggunakan sel suria untuk menghasilkan tenaga elektrik? Tenaga elektrik. Yang manakah sel suria untuk menghasilkan tenaga elektrik? Awak tahu tak sel suria tu apa? Tahu tak sel suria tu apa? Balik ni tolong buka balik buku teks, buka balik tajuk tenaga. Okey, buka balik buku teks tajuk tenaga. Okey, tolong tajuk tenaga. Okey, sel suria untuk menghasilkan tenaga elektrik. Sel suria tu dia menggunakan cahaya matahari. Okey. Sudah sangatlah korang ni. Saya tunjuk kat awak. Korang tak Google lah. Korang main tembak aje. Ni sel suria. Panel ni panel solar. Panel solar dia letak dekat bumbung rumah, bumbung kilang, bumbung kawasan-kawasan tempat tinggi. Ataupun dekat Sepang saya ada perasan satu dia ada dekat area-area KLI, dekat F1 tu. Ada satu kawasan panel solar dia buat macam ni. Ini kita panggil panel solar. Apa yang dibuat? Dia serap cahaya matahari. Okey, guna panel solar ni. So panel solar ni dia akan tukarkan daripada cahaya tenaga matahari, tenaga solar ni kepada tenaga elektrik. Okey, tenaga elektrik. Okey, komputer tak sesuai, basikal tak sesuai, periuk nasi tak sesuai. Yang sesuai adalah satelit. Satelit tu kat mana? Satelit tu dekat ni. Satelit tu dekat, tahu tak satelit? Tahu. Satelit tu dekat mana? Ni satelit. Ni contoh satelit. Nampak ni. Awak nampak ni? Ni tepi-tepi ni. Yang dia punya macam sayap ni. Itu adalah panel solar. Okey, kan dekat atas dekat angkasa lepas matahari kan ada. So bila matahari memancarkan cahaya, so dia akan serap tenaga dekat panel solar ni. So dia akan hasilkan tenaga elektrik untuk memastikan panel satelit tu boleh berfungsi, ada tenaga elektrik. Ada tenaga elektrik. Nak tanya, dekat panel solar ni ada TMB tak dekat sana? Ada TMB ke tak? Tak ada. Tak ada. Mana ada TMB kat sana? Siapa yang nak buat TMB dekat angkasa lepas? Dia tak ada sumber cahaya, sumber tenaga elektrik tak ada. So sumber tenaga elektrik dekat satelit datangnya daripada cahaya matahari. Dia serap cahaya matahari gunakan panel solar yang tadi yang macam sayap ni, dia tukarkan kepada tenaga elektrik. Dekat dalam tu yang dia punya sistem telekomunikasi, dia kita boleh berhubung dengan orang dekat bumi. Dia ada tempat masak, ada tempat makan, ada tempat mandi. Dia nak onkan komputer lah, apalah semua. Semuanya kita boleh buat bila ada tenaga tu. Okey, sebab dekat sana sebab memang tak ada sumber lain. Kita menggunakan tenaga matahari saja untuk tenaga solar saja untuk nak hasilkan tenaga elektrik. Dekat satelit. Mana tadi? Okey, jawapan dia satelit. Okey. Apa ni paling tepat? Saya tahu soalan ni agak mengelirukan sikit. Okey, seterusnya nombor 12. Ni soalan ni dia jam-jam. Yang ni soalan sorry. Ni bateri kereta, accumulator. Rajah menunjukkan satu sumber elektrik antara berikut yang manakah menggunakan sumber elektrik tersebut. Takkan basikal pakai bateri macam ni? Basikal ada bateri ke? Basikal ada bateri ke? Tak ada. Basikal tak ada bateri. Mesin basuh ada bateri ke? Siapa yang jawab ni? Jagi. Habis kelas hari ni, kau pergi tengok balik dekat rumah kau, mak kau punya mesin basuh ada bateri tak belakang tu? Kalkulator ada bateri tapi dia bukan macam ni. Okey, yang pakai solar tu dia pakai panel solar ataupun dia pakai yang pakai bateri tu pakai bateri kecil. Bukan bateri macam ni. Okey. Bas yes, dia memang bas ni kenderaan lah macam kereta, motor, van, lori. Memang ini confirm lah. Nampak. Siapa pernah tengok ni bas ni? Ke bateri ni? Okey. Kalau besar-besar macam ni confirm bateri kenderaan. Okey.
Saya tak tahu kenapa yang lain ni jawab salah ni. Ada 15 orang, 16 orang, 17 orang jawab salah. Oh, pening. Soalan ni soalan senang ni. Ni kira level soalan senang. Tapi ada juga yang salah. Mesin basuh pakai bateri. Oh, advance sangat korang ni. Okey, nombor 12. Apakah yang perlu dilakukan jika untuk mengelakkan daripada keterkejutian elektrik? Untuk mengelakkan daripada kejutan elektrik. Okey. Short lah, short. Nak elakkan. Menyentuh switch dengan tangan basah. Nak elakkan, ini nak bagi, ini nak memang nak bagi short. Okey. Menyambungkan satu punca kuasa dengan banyak peralatan. Ini pun nak bagi short. Awak ada satu plug. Awak ambil extension sampai 5. Extension yang 5 tu awak letak lagi satu extension yang 5. 5 dia pecah 5, dia pecah 5. Itu memanglah tak boleh hold lah. Cuba membaiki peralatan elektrik sendiri. Ni pun lagi hebat. Ini bukan boleh mengelakkan, itu lagi menambahkan lagi kejutan elektrik. Yang ni lah, menggunakan elektrik dalam keadaan yang baik. Elakkan. Baca soalan betul-betul, mengelakkan. Okay, yang ini semua untuk yang 3 yang merah ni, awak jawab salah ni semua menggalakkan. Memang kalau awak pakai, awak buatlah benda ni, 3 ni memang short lah jadinya. Okey, 13. Antara berikut yang manakah mengandungi paling sedikit kuantiti haba? Paling sikit kuantiti haba. Paling sikit kuantiti haba. Haba tu benda yang panas. Okey, antara mana-mana itu, yang mana yang paling tak panas? Kalau nak senang ayat. Yang paling tak panas. Paling sedikit. Nampak? Sedikit. Kalau paling tinggi kuantiti haba, air panas. Paling tinggi. Kalau paling sikit, ais. Ais paling haba dia paling rendah. Minimum. Ramai jawab ais. Ada yang jawab air suam, air suling, air panas. Awak tak faham soalan ni. Awak main tenyeh je. Dan awak tak Google. Awak tak tengok buku pun. Sebab tu awak tak boleh jawab. Okay. Ini masalah budak-budak zaman sekarang ni. Dia tahu nak cepat je. Salah betul lah belakang kira. Tolong take note. Lepas ni kita akan ada lagi satu soalan yang sama. Saya nak awak buat balik. Saya nak soalan ni semua betul. Kalau tak nanti saya denda. Okay, 14. Kita pergi laju sikit sebab saya tak ada banyak masa. Saya ada lagi 10 minit je. Antara objek berikut yang manakah menggunakan prinsip pengembangan dan pengecutan landasan kereta api. Ini tajuk haba ni. Siapa ada dalam kelas saya hari tu, tajuk haba, saya dah cerita pasal landasan kereta api. Ini tajuk stetoskop, periskop, meriskop ni. Ini cerita pasal cahaya. Tak ada kena-mengena pun dengan haba. Landasan kereta api. Ini pun saya dah ajar dah hari tu. Menunjukkan berbola besi tidak dapat melalui gelang besi. Selepas dipandangkan, apakah langkah yang membolehkan berbola besi melalui gegelung besi tersebut? Besi ni dia panaskan. Lepas tu dia nak masuk dekat gelung ni, dia tak lepas. Apa nak buat apa? Sejukkanlah bola tu. Sejuk bola tu kecut. Bila bola tu kecut, bola tu masuk, boleh lepas gelung ni. Ada 13 orang yang betul. Ni panaskan bola besi. Kalau panaskan bola besi memanglah tak lagi besar lah. Bola tu memang tak boleh masuk. Panaskan rantai besi, tak bertepat. Yang nak dipanaskan adalah bola besi. Sejukkan gelung besi pun tak bertepat. Yang paling tepat adalah sejukkan berbola besi. Okey, 16. Antara berikut yang manakah akibat membaki sendiri peralatan yang rosak? Ini pun ada juga yang salah. Ada 3 orang yang salah. Sakit jantung, sakit kepala. Alamak. Memang kalau kita tak berjaya kalau kita tak berjaya nak membaiki alatan tu sendiri, kita akan sakit jantung, sakit kepala. Sakit kepala lah. Sebab nak kena keluar lebih, nak kena keluar duit untuk nak repair ataupun nak ganti baru. Kejutan elektrik. Okey, kejutan elektrik yang manakah akibat membaiki sendiri peralatan yang rosak. Okey. 17. Antara berikut yang manakah mempengaruhi kecerahan nyalaan mentol dalam susunan elektrik? Susunan mentol. Bukan jenis skel kering, bukan bilangan Swiss, bukan silangan Swiss. Bilangan Swiss. Susunan Swiss tak ada kena-mengena dek oi. Susunan mentol. Mentol macam mana? Mentol selari ke? Mentol sesiri ke? Itu yang akan mempengaruhi. Swiss tu tak ada kena-mengena. Swiss tu dia nak bagi litar tu buka dengan tutup je. Okey, 18. Antara Raja berikut menunjukkan seorang kopi yang panas disediakan oleh Ibu Syarul. Ni kopi panas. Apakah yang dilakukan untuk mengelakkan air kopi itu daripada kehilangan haba? Kehilangan haba tu maksudnya dia terus sejuk. Makin lama makin sejuk, makin sejuk, makin sejuk. Menutup cawan tu dengan piring. Okey. Menambah beberapa ketul ais. Ini lagi sejuk lah. Awak letak ais lagi sejuk. Mengacau kopi dengan sudut plastik pun dia sejuk.
Menuang kopi itu ke piring yang lebih besar, pula akan sejuk. Jawapan dia menutup cawan dengan piring. Awak tutup sekejap, dia kuranglah sikit. Dia sebab kopi ni dia sedap minum panas-panas. Kalau sejuk tak sedap. Okey. So macam mana nak supaya kita boleh maintain sekurang-kurangnya kopi tu sentiasa dalam keadaan panas. Taklah panas sangat tapi panas yang boleh minum. Okey, kalau awak biarkan awak buat ketiga-tiga yang merah ni, memang kopi awak akan cepat sejuk. Tapi kalau awak tutup, dia lambatlah sikit nak sejuk. Dia akan sejuk tapi lambat. Okey. Raja datang menunjukkan belon udara panas, hot air balloon. Bagaimanakah belon tersebut boleh membesarkan saiznya? Ini ramai yang betul tapi ada juga yang salah. Udara di dalam belon telah mengembang. Udara dalam belon telah mengembang. Ini yang paling tepat sekali. Okey, nombor last sekali. Apakah percayaan kitaran air? Ni. Ini mungkin awak tak belajar lagi. Tak boleh saya letak saja je. Proses pergerakan air dari permukaan bumi ke udara dan akhirnya turun semula ke bumi. Ini maksud dia. Proses pergerakan air dari permukaan bumi ke udara dan akhirnya turun balik ke bumi. Kitaran air. Okey. Baik. So kita akan set main sekali lagi. Saya harap semua orang dah bersedia. Kita akan play again. Okey, boleh masuk sekali lagi. Boleh masuk sekali lagi. 606578. Cepat. Masuk sekali lagi. Link ada dekat ruangan komen. Kalau awak tak jumpa link. Okay, soalan yang sama. Bukan soalan lain. Mungkin di penyusunan tu yang sedikit berbeza. Okey, ada lagi yang belum masuk lagi? Ada 33 orang. Kelas saya ada ramai tadi. Kelas saya ada berapa orang? Ada 40 orang sekarang yang tengah online. Yang lain, yang saya harap yang lain ni tolong join sekali. Kalau tak awak tak dapat apa-apa pun masuk kelas saya. Serius, babe. Biarlah awak jawab awak salah sikit sekarang ni daripada nanti kemudian awak tak dapat apa. Okey. Siapa lagi yang belum masuk cepat? 1 minit lagi saya bagi masa. Sebab awak masa saya pun dah nak habis dah. Tak bergerak ni. Tidak bergerak. Okey. Tak nak buang masa banyak-banyak. Saya akan start latihan sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, boleh mula. Husna ada jawab salah. Belum apa-apa lagi dah salah. Luqmanul Hakim dah salah. Arif Azmanul pun dah salah. Mula-mula lagi dah salah. Kenapa korang? Ya Allah. Cikgu, saya punya link. Kenapa dengan kau punya link? Saya terkeluar tadi.
Siapa masuk keluar? Macam mana? Tak, game dah start. Awak lambat. Tak apa. Tunggu je lah. Siapa yang fokus dekat kelas saya tadi, bincang soal, sepanjang saya bincang soalan ni, insyaAllah awak tak akan missing mana-mana soalan yang awak jawab. Untuk jawab ni. Sebab soalan dia soalan yang sama, bukan soalan yang dia ulang balik. Bukan soalan baru. Okay? Kalau awak melanga, duk lari-lari kena sini, awak duduk buat sibuk benda lain, awak sempat main-main game, tengok-tengok YouTube, awak tak pay attention apa yang saya bagi tahu tadi, tak mustahil kalau awak tak dapat skor. Tak mustahil. Okay? Macam kat tu je sebab saya tak nampak apa benda yang awak buat. Awak je yang tahu apa benda yang awak buat kat rumah tu. Saya tak tahu. Okay? Korang kapan ada kelas ke? 95 minit? 5 tekun, 5 usul, 5 tekun dengan 5 ranca ada kelas ke? Ada. Bukan. Tak mudah. Kita tak tahu. Okey, terima kasih pada yang dah siap. Siapa-siapa yang dah siap, boleh keluar dari, dah boleh keluar kelas ni supaya awak boleh bersedia untuk kelas seterusnya. Terima kasih saya ucapkan. Pada yang belum siap, minta tolong kerjasama, tolong habiskan awak punya kuis awak sampai habis. Jangan buat separuh jalan. Saya tak suka. Habiskan. Di mana awak bermula, dekat situ awak kena habiskan. Tak apa, lambat sikit pun tak apa. Okay, cikgu awak takkan marahnya kalau awak masuk lambat sebab ada kelas. Cikgu awak akan marah kalau cikgu awak akan marah kalau awak masuk kelas sebab awak baru bangun tidur. Tu cikgu awak marah. Okey. Baik tu. Okey, terima kasih kepada yang dah join. Yang belum habis, tolong habiskan sebelum nak keluar, tolong habiskan saya punya latihan ni. Lepas tu awak boleh keluar. InsyaAllah saya tak ada masalah. Saya okey je. Okey, terima kasih banyak-banyak pada yang sudi datang yang datang kelas hari ni. Okey, yang tak datang
Saya akan bagi link latihan ni dekat dalam grup untuk yang lain-lain tu buat. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Bye. Salam. Salam. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Salam. Cikgu, saya dah siap. Nama siapa? Awak nama siapa? Nora Syatudina. Okey. Terima kasih. Asyatirina. Sama. Okay, bye. Awak seorang je ada Ryan yang tak siap lagi. Kau ada lagi dia kat sana? Tengah jawab ke? Adam Ryan?
repost.